Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bertemu sekali lagi untuk bahagian yang kedua, video pembelajaran yang bertajuk Hijrah Membawa Rahmah. Jadi kita tengok kepada slide ataupun Google Site yang Ustaz sediakan, page yang ketiga. Okay, dalam page yang ketiga ini, murid-murid dikendaki baca dan hayati petikan daripada buku teks menceritakan tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah setelah mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Baginda pergi menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perancangan rapi serta tersusun diatur bersama-sama. Baik, Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Antara individu yang terlibat, tugasan dan juga tujuan. Yang pertama, Abdullah bin Uraikid, seorang musyrik. Okay, apa tugasan yang diserahkan kepada Abdullah? Diupah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar yang jarang dilalui kebanyakan orang ramai. Jadi tujuannya adalah untuk mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki mereka. Okay? Untuk mengelakkan daripada dijejaki oleh pihak musuh. Baik. Sahabat yang kedua adalah Abdullah bin Abu Bakar. Ditugaskan memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda di Gua Sur. Baik, tujuannya adalah untuk mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa. Yang ketiga, Asma binti Abi Bakar ditugaskan menghantar makanan. Tujuannya untuk memastikan bekalan makanan mencukupi. Yang seterusnya, Amir bin Fuhairah. Okay, tugasnya adalah untuk menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan membekalkan susu. Tujuannya untuk mengelak dijejaki musuh dan memastikan bekalan minuman mencukupi. Itu page yang ketiga di dalam slide ini. Dan seterusnya, kita pergi ke muka surat yang seterusnya. Okay. Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tidur di katil baginda dan menggunakan burdah baginda. Tujuannya untuk mengelirukan musuh yang hendak membunuh baginda. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, baginda dapat melepaskan diri daripada kepungan tersebut. Setelah itu, baginda dan Abu Bakar radhiyallahu an bertolak ke Gua Sur yang terletak di selatan Mekah. Tindakan ini diambil bagi mengelirukan pihak musuh. Peristiwa ini berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Jadi ini kisah bagaimana bermulanya detik-detik penghijrahan Nabi Muhammad SAW, yang mana baginda ditemani oleh Abu Bakar. Pada awalnya Ali menggantikan tempat tidur baginda supaya ianya tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin. Baik. Kita tengok pada yang seterusnya. Nombor 3. Sesiapa yang berjaya menangkap Muhammad akan dihadiahkan 100 ekor unta. Kaum musyrikin terus mencari Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di luar kota Mekah. Hadiah lumayan ditawarkan jika berjaya menangkap baginda. Okay, ini adalah hadiah ataupun ganjaran yang dijanjikan
kepada kaum musyrikin yang berjaya menangkap Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar. Seterusnya yang keempat, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam bersembunyi di Gua Sur. Semasa dalam perjalanan, seorang musyrik yang bernama Suraqah bin Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad SAW tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Baginda dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan hijrah. Okay, itu untuk muka surat 137 dalam buku teks. Okay, yang seterusnya, muka surat yang kelima di dalam slide ini. Baik, di sini boleh dikendaki baca dan fahami. Nabi tiba di Quba dan di Madinah. Okay. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan mencabar, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Quba. Di Quba, baginda membina masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid ini dinamakan Masjid Quba. Pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Madinah. Ketibaan Nabi Muhammad SAW disambut dengan penuh kegembiraan oleh para sahabat dan penduduk Madinah. Semasa di Madinah, baginda telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar serta membina masjid. Kini, masjid ini dikenali sebagai Masjid Nabawi. Negara Madinah menjadi aman dan makmur di bawah pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kepentingan peristiwa hijrah. Yang pertama, umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup aman dan damai. Yang ketiga, dakwah dapat disebarkan secara meluas. Yang keempat, negara Madinah menjadi maju dan digeruni musuh. Dan yang kelima, membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mengatur strategi berdakwah. Itu adalah kepentingan peristiwa hijrah yang dapat kita analisis di dalam kisah hijrah membawa rahmah ini. Baik, itu saja untuk video yang kedua kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk video ataupun siri yang ketiga. Lepas ini nanti, harapkan kamu semua mendapat iktibar daripada peristiwa hijrah membawa rahmah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.